Assalamualaikum, hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Hari tu banyak saya dapat komen daripada korang, Kak, kenapa video akak ni biru sangat? Dah lah belakang ni nampak biru, lepas tu baju pun biru, tudung pun biru, semua biru. Belum gitu. So untuk video kali ni kita letak prop. Nampak tak? Nampak tak? Prop. Okey lah kan, guna je kan apa yang ada. Janji tak nampak terlalu biru kat sini. Sebelum tonton video ni, saya nak tanya korang. Korang dah dapatkan ke produk It's Me Mr. Kudap? So untuk produk It's Me Mr. Kudap ni, diorang ada 3 kudap-kudapan. Jadi diorang ada dry vegetable, dry fruit dan juga salted egg fish skin. So untuk salted egg fish skin ni harganya RM15 dan lagi 2 produk diorang ni harganya RM13 sahaja. Jadi untuk dapatkan produk ni senang je. Korang pergi ke ruang description dekat bawah. Saya dah tinggalkan link Shopee dekat bawah. Korang klik je dekat situ. So jangan lupa untuk dapatkan produk It's Me Mr. Kudap sambil-sambil layan cerita ni. Dap Mr. Kudap. Dap. Okay, untuk video kali ni, video case kali ni, saya nak sharekan dengan korang, nak ceritakan dengan korang tentang satu case yang pernah berlaku dekat Malaysia ni, iaitu kisah pembunuhan beramai-ramai di Malaysia. Okay, sebenarnya kisah ni adalah kisah pertama yang saya buat. Kisah pertama yang saya prepare data-data dia untuk jadikan video. Kiranya ini adalah video pertama case saya sepatutnya. Tapi, sampai sekarang ni, barulah ada peluang untuk saya buat video ni. Okey, mungkin ada antara korang yang dah tahu kisah ni tapi tak apalah, dengar je, okey? Okey, pembunuhan beramai-ramai ni sebenarnya dilakukan oleh Mat Taram bin Sa'al ataupun lebih dikenali sebagai Utoh. Jadi pembunuhan beramai-ramai ni berlaku dalam sebuah kereta api yang daripada Singapura menuju ke Kuala Lumpur. Dan kes ni jadi pada tahun 1947. Sebenarnya masa tu kereta api baru-baru je bertapak ataupun baru-baru diperkenalkan dekat Malaysia ni. Okey, kisahnya Utoh ni adalah seorang lelaki yang dah berkeluarga. Umur dia masa kejadian tu adalah 30 tahun. Kiranya orang dewasa yang dah boleh berfikir secara waras. Jadi kerjanya adalah seorang penanam padi dan dia berasal daripada Pulau Tunggal. Katanya Pulau Tunggal ni berdekatan dengan Sumatera, Indonesia. Masa dekat Malaysia ataupun masa dekat Tanah Melayu masa tu, Utoh ni dia ada sebuah ladang dekat Parit 6, Bagan Terap, dekat dengan Teluk Anson ataupun yang sekarang ni dikenali sebagai Teluk Intan. Dan masa tu sebenarnya dia dah rindu sangat dah dengan kampung dia. Dia teringin sangat nak balik kampung, nak duduk kat sana, nak menetap kat sana. So masa tu dia buat keputusan untuk dia jual semua harta benda dia dekat Tanah Melayu ni. So dia jual rumah dia jual tanah dia. Dan hasil daripada jualan dia tadi, tolak tambah, dia dapatlah dalam 200 straight dollar masa tu. Katanya 200 straight dollar tu kalau tukar kepada masa sekarang ni, jumlah duitnya tu lebih kurang RM35,600 ringgit Malaysia. Jadi Utoh tadi pun dah jual dah semua barang-barang dia tadi. So bersiap-siaplah dia dengan isteri dia, dengan anak-anak dia untuk balik ke Sumatera. Jadi katanya masa tu dia ada seorang isteri dan dia ada 3 orang anak. Jadi dia sekeluarga 5 orang lah kan. So nak kena beli tiket untuk balik ke Sumatera tu sebanyak 5 tiket lah masa tu. Jadi isteri dan anak-anak dia pun bersiaplah juga nak ikut Utoh ni balik ke Sumatera. Lepas tu dengan bekal duit 200 straight dollar tadi, diorang pun mulakan perjalanan diorang. Mula-mula tu diorang naik kereta api daripada Kuala Lumpur ke Singapura. Lepas tu dia plan lah, lepas dah sampai Singapura nanti dia akan beli tiket ferry sebanyak 5 tiket untuk dia, untuk isteri dia, untuk anak-anak dia kan. So dengan ferry itulah dia akan balik ke Sumatera nanti. Okey, dah sampai ke Singapura tu, dia nak pergi beli tiket. Nak beli tiket ferry tadi, nak balik kan. Sekali dia kira-kira duit, tak cukup untuk diorang semua. Sudah, macam mana kan? Dengan rumahnya dah jual, tanah pun dah jual. Memang semua harta benda dia dekat Tanah Melayu ni dah jual lah. Kalau dia tak boleh nak balik ke kampung halaman dia, apa yang dia buat kat sini? Dah tu katakanlah, kalaulah lepas duitnya tu lepas untuk dia je, takkanlah dia nak tinggalkan bini dengan anak-anak dia kat sini. Rasanya kalau orang yang tak bertanggungjawab mungkin akan buat macam tu. Atau mungkin juga satu tiket pun tak lepas nak beli. Jadi sebenarnya benda tu lah yang dia duk fikir sampaikan dia sendiri ada tekanan perasaan. Yelah, sebab banyak sangat fikir kan macam mana nak selesaikan masalah ni. Saya rasa benda ni kalau jadi dekat siapa-siapa pun, jadi dekat kita sekalipun, mesti kita akan rasa stres gila, depres gila. Tapi nasib baiklah orang zaman sekarang ni, tak kira lelaki ke perempuan ke, semuanya macam pandai untuk cari duit kan. Compare dengan orang dulu-dulu, kebanyakan isteri akan bergantung 100% dengan suami dia. Dan isteri pula akan duduk rumah untuk jaga anak je. Okey, sambung. Lepas dah Utoh jadi tekanan tadi, lama kelamaan dia jadi makin murung tau. Dia jadi kemurungan.
Sampaikan isteri Utoh ni cakap yang Utoh ni tak tidur selama 2 hari. Dia tak boleh nak tidur sebab terlalu banyak fikir. Pada 9 Oktober, lepas dah habis fikir, tak tahu nak buat macam mana, tak tahu macam mana nak selesaikan masalah dia tu, akhirnya Utoh ni buat keputusan untuk bawa balik isteri dan anak-anak dia ke Perak, dekat tempat yang dia orang tinggal sebelum ni lah, Teluk Anson tu kan. So daripada Singapura tadi, dia naik bas pergi ke Labis, Johor. Lepas tu daripada Labis tu barulah dia orang naik kereta api ke Kuala Lumpur. Jadi kereta api yang dia orang naik tu adalah kereta api daripada Singapura ke Kuala Lumpur. Kiranya kereta api tu dia akan lalu Labis jugalah. So dia naik dekat Labis. Katanya sepanjang perjalanan tu memang dia senyap je. Dia macam fikirannya ni duduk melayang-layang, duduk fikir-fikir nak buat apa lepas ni, nak buat apa lepas ni kan. Dan isteri dia cakap tak tahulah apa yang dia fikir masa tu. Tapi dia tu senyap aja sepanjang perjalanan. Lepas tu dalam pukul 6.10 petang, masa tu kereta api tadi baru je lepas kawasan Bangi menuju ke arah Kajang. Dan nak sampai Kuala Lumpur lah masa tu. Dan tiba-tiba je si Utoh ni dia bangun daripada tempat duduk dia dan dia pergi ke arah restoran yang ada ke dalam kereta api tu. Sampai je dekat restoran tadi, katanya dia keluarkan satu pisau lipat. Dia buka pisau lipat dia tu yang panjangnya lebih kurang 4 inci. Dah tu dia pergi serang 4 orang pegawai British. Sebenarnya bila saya cari info ni, ada yang cakap 3 orang pegawai British, ada yang cakap 4 orang pegawai British. So yang penting yang dia serang tu pegawai British, iaitu British Other Rank daripada Komando Malaya Signal Regiment. Jadi Komando Malaya ni adalah pembentukan tentera Inggeris yang dibentuk pada tahun 1920. Tujuannya untuk menyelaraskan pertahanan British di Malaya. Lepas dia dah keluarkan pisau tadi, dia pergi tikam 3 orang pegawai British yang tengah makan malam masa tu dekat sebuah meja. Jadi daripada serangan tu, Sarjan Herbert Victor Marston disahkan meninggal dunia dekat tempat kejadian. Sebab katanya dia ditikam dekat bahagian jantung. Seorang lagi pegawai British iaitu J. Cormack, dia pun meninggal dekat tempat kejadian juga sebab dia ditikam dekat bahagian perut. Dan seorang lagi pegawai British namanya Robert Ranston, dia cedera parah. So ada yang cakap ada 4 orang pegawai British, si Utoh ni pergi serang 3 orang, 2 mati dekat tempat kejadian, seorang lagi cedera parah, yang seorang lagi tak tahu pergi mana. Tak dilaporkan di sini. Okey, sebenarnya bukan pegawai British je yang dia serang, tapi dia juga pergi serang seorang lelaki Melayu yang bernama Muhammad Yusof dan seorang lelaki India namanya Mali Malai, yang mana kedua-duanya ni meninggal dunia beberapa hari kemudian. Jadi disebabkan ada serangan dalam kereta api tadi terpaksa berhenti secara kecemasan. Pas kereta api tadi dah break, dah stop dah, Utoh ni ambil kesempatan tu untuk melarikan diri. Dia pun terjun daripada kereta api tu melarikan diri ke dalam hutan. Hutan dekat area Bangi Kajang tu lah. Masa dia larikan diri dalam hutan tu, dia terserempak pula dengan gelandangan Cina. Dan gelandangan tu pun jadi mangsa dia juga. Sebab ada orang jumpa mayat gelandangan tu beberapa kilometer daripada kereta api tu stop. Dah tu dia larikan diri lagi. Lepas tu tiba-tiba dia jumpa satu kongsi. Dah jumpa kongsi tadi, dia masuk ke dalam kongsi tu. Okey, kongsi ni sebenarnya saya tak familiar sangat. So saya cuba untuk cari apa itu kongsi. Jadi kongsi ni adalah satu organisasi sosial Cina. Jadi katanya itu adalah tempat untuk diorang berkumpul ataupun bersosial, atau mungkin lebih tepatnya berinteraksi antara satu sama lain. Sebab masa tu kan dalam penjajahan British lagi kan. So kalau ada anda yang berbahasa Cina, tolong betulkan saya kalau saya silap. Sebab daripada apa yang dikongsikan, macam tu lah. Okey, dah. Si Utoh tadi masuk ke dalam kongsi tu kan. Dia tak masuk saja-saja je tau. Dia ada tinggalkan kesan juga. Dia pergi bunuh Chiu Hin yang berumur 40 tahun. Lepas tu dia pergi bunuh 2 orang wanita tua dan 3 orang kanak-kanak. Bukan tu je, sebenarnya ada 9 orang lagi mangsa-mangsa yang lain yang cedera. Ada yang cedera biasa je, ada yang cedera parah. Okey, lepas pegawai Inggeris meninggal tadi dekat dalam train tu kan, pihak polis pun cuba cari suspek ni. Masa tu dia tak tahu lagi Utoh yang buat kerja tu. Dan tak lama daripada tu, ada pula yang meninggal dekat rumah kongsi tadi kan. Masa tu pihak polis siasat juga cari suspek kejadian. Dan macam yang saya cakap, masa ni diorang tak tahu pun serangan tu semua adalah daripada orang yang sama. Tapi tak lama lepas tu, lepas dah polis buat siasatan semua, dan akhirnya dapat juga tangkap si Utoh ni. Dan daripada keterangan yang Utoh ni bagi,
dia berjalan kaki daripada hutan Bangi tu ke rumah dia. Rumah dia yang dekat Parit 6 tu. So dia berjalan kaki tu lebih kurang dalam 36 jam. Dan sebenarnya jarak antara Bangi dengan rumah dia tu lebih kurang 144 km. Tapi yelah, orang dulu-dulu dia berjalan kaki ni macam biasa bagi dia orang kan. Tak macam kita sekarang. Kalau nak pergi ke kedai kat depan tu pun naik motor lah, naik kereta lah kan. Dah tu pihak polis ni soal siasat lagi lah. Apa yang dah jadi dengan Utoh ni sampaikan dia bertindak macam tu, sampaikan dia buat serangan dekat rumah kongsi tadi. Maksudnya apa motif daripada serangan tu semua? Lepas tu dia pun buka lah cerita kan. Dia cakap wang simpanan dia semuanya dah habis. Sebenarnya dia nak balik ke Sumatera dekat Indonesia, tapi dia tak cukup duit untuk beli tiket feri. Dan dia cakap sekarang ni dia dah terpisah dengan isteri dan juga anak-anak dia. Dia pun ceritalah sebenarnya dia ni ada dekat dalam kereta api tu. Dia naik kereta api tu untuk balik ke Parit 6 tadi. Lepas tu dia pun pergilah ke restoran untuk makan. Dah tu ada pula seorang lelaki ni tiba-tiba je tumpahkan air atas baju dia. So masa tu dia rasa macam geram gila, nak marah. Dia pun pergi bergaduh dengan lelaki tu. Dah bergaduh dekat tempat makan tadi dengan pegawai-pegawai British pun ada dekat situ kan. Pelayan restoran tadi pun halau lah dia. Dah, engkau jangan nak bergaduh kat sini, keluar-keluar macam gitulah kan. Jadi daripada situlah dia turun daripada kereta api tu dan berjalan balik ke Parit 6. Itu cerita dia dekat pihak polis tau. Dan tak lama lepas tu, kebetulan pula ada seorang pegawai polis ni, dia memang ada terbaca kisah pembunuhan beramai-ramai dekat dalam kereta api. Dan masa ni lah pihak polis tu macam terfikirlah, jangan-jangan ini orang yang sama. Dah, lepas tu Utoh dikaitkan dengan kes pembunuhan atas kereta api tadi. Lepas tu dia pun ditahan dan dibawa ke Sabak Bernam. Dan tak lama lepas tu, isteri Utoh tu sendiri yang buat pengecaman yang suami dia yang dah melakukan pembunuhan atas kereta api tu. Dan akhirnya Utoh didapati bersalah dan dia didakwa dekat sebuah mahkamah atas tuduhan membunuh pegawai British. Dan pada 29 Oktober, Utoh dihantar ke Tanjung Rambutan lepas orang dah cek tahap kesihatan dia dan dia diisytihar sebagai kurang siuman. The end. So guys, daripada cerita kali ni kita dapat gambaran betapa pentingnya kita untuk jaga kesihatan mental. Memang masalah memang akan selalu datang dan kadang-kadang masalah tu di luar kemampuan kita untuk handle. Sebenarnya kita mampu untuk handle, cuma kita tak tahu macam mana titik mulanya untuk handle. Macam gitu. Dan nasihat saya, kalau masalah tu terlalu besar, terlalu berat untuk kita handle, why not kita take a break? Ambil masa untuk tenangkan diri dulu. Berfikir dengan waras, sebab otak kita yang bijak ni, kita tak boleh nak berfikir 10 benda dalam satu masa. Dan kadang-kadang masa adalah jalan penyelesaian yang paling baik. Contoh yang paling berat, putus cinta. Ambil masa, cool down, relax, brother, relax. Lama-lama okey lah tu, terbiasa lah kan. Okey, ada soalan kuis dalam kes ni. Apa yang kita akan buat kalau kita berada dekat tempat dia? Maksudnya hilang semua benda dalam sekelip mata. Yelah, bila seseorang tu diuji, dah berada dekat tingkat atas ni, dah berusaha daripada bawah, daki, dah berada dekat atas, sekali jatuh ke bawah balik, nak kena mula daripada bawah balik. Apa yang kita akan buat? Anda jawab. Ada peribahasa sebenarnya kan kisah dia ni. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. SPM nanti, gunalah. Okey, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni sebab saya sangat-sangat suka kes-kes yang melibatkan kesihatan mental. Dan video ni dibuat bukan untuk memburuk-burukkan sesiapa, tapi untuk bagi peringatan kepada kita semua betapa pentingnya kesihatan mental tu. Dan yang paling pentingnya kita ambil pengajarannya lah kat sini kan. So, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.